Assalamualaikum semua. Apa khabar? Anda bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia bersama saya Pasha Rahim dan juga saya Nuria Umur, dan terima kasih kerana memilih untuk bersiaran bersama kami pastinya hari ini 28 Oktober 2024 hari Isnin. Hari Isnin ni hari yang agak mencabar sebenarnya dan hari yang memberikan semangat juga untuk kita. Betul? Mencabar sebab kita dah bercuti kan Sabtu Ahad, dan nak mendapatkan mood itu saya yakin itu memberikan satu cabaran sebenarnya, tetapi kita boleh, kita berjaya. Itu yang pasti. Betul, dia sebenarnya apa-apa pun dia melihat kepada perspektif lah. Kalau kita ambil benda itu secara positif, kita ambil hari Isnin itu sebagai permulaan minggu yang baru, maka segalanya akan positif. Tapi kalau kita bermalasan-malasan, konon-konon Monday blues, maka sepanjang minggu tu pun kita akan bermalasan, segala benda yang negatif. So sebenarnya kita kena mulakan hari kita dengan satu, orang kata, mindset dan juga satu outlook yang positif, maka insya-Allah semua yang baik-baik akan berlaku untuk anda dan juga orang di sekeliling anda. Betul, saya suka dengan kata-kata tu ya. Kita perlu meletakkan satu mindset yang positif, memikirkan hari ni hari permulaan penuh dengan semangat, tak sabar ni nak memulakan hari kerja, nak memulakan sesi persekolahan, dan apa pun pastikan anda memandu secara berhati-hati. Elakkan daripada berdepan kesesakan lalu lintas, rancang waktu perjalanan. Sambil-sambil memandu tu boleh mendengar kami bukan menyaksikan, bukan sahaja di Facebook Bernama TV, anda boleh mendengar kami bersiaran langsung selama 1 jam ketika ini. Dan dalam pada itu kita nak berkongsikan perkabaran gembira. Pastinya perkabaran gembira adalah perkabaran yang memberikan mood yang positif untuk kita untuk terus lebih bersemangat pada hari itu ya. Mula-mula kita mulakan dengan berita yang gembira. Di mana kita dimaklumkan sukan Hawana bernama Rangkul Kejayaan yang Berganda. Wow, bernama ni bukan sahaja platform media, tetapi boleh juga bersukan. Okey, kita nak berkongsikan mengenai antara kejayaan yang diperolehi adalah menerusi juara bola jaring antara media ya, di mana bernama memperoleh 7-4 mengalahkan Karangcraft, dan juga dalam pada itu bola sepak 9 sebelah iaitu media Perak 3 bernama lawan dua iaitu media Perak, dua iaitu dan 0-0, dan ini muncul sebagai juara. Dan dalam pada itu ya, tempat bernama A memenangi acara bola sepak 9S setelah menewaskan media Perak 3-2 menerusi sepakan penalti setelah terikat 0-0, manakala bernama Bulat muncul juara bagi bola jaring apabila mengalahkan Karangcraft 7-4. Itu yang saya kongsikan. Dan manakala pemenang tempat ketiga bagi kejohanan bola sepak 9S ialah Finas FC, diikuti Fahmi Fazil FC di tempat keempat, manakala pasukan Miti dan bernama Net Force masing-masing di kedudukan ketiga dan keempat dalam acara bola jaring. Sebenarnya seronok tau. Betul seronok. Dan sebenarnya dia bukannya apa, acara-acara sebegini adalah untuk kita mengeratkan lagi silaturahim antara semua pengamal media dari tak kira lah daripada agensi mana pun. Dan juga pada masa yang sama untuk kita mencungkil juga bakat-bakat yang terpendam ya. Dan salah seorang, kalau nak tahu, pembaca berita kita merupakan seorang pemain bola jaring, Nurni Samsila. So inilah star player bola jaring kita. Itu dia. Dan ini adalah kemenangan berganda juga. Dan kadang-kadang suka apa, seronok tau. Kadang-kadang kita tengok bernama ni menyampaikan berita, kita dah nampak sisi kerjaya semata kan, tetapi kadang-kadang apabila kita bersukan pun tak kalah hebatnya. Tahniah kita ucapkan sekali lagi kepada tim bernama. Alright, dan seterusnya kita nak kongsikan lagi satu berita gembira ni juga kepada mereka kata yang melancong. Kadang-kadang orang kata tuah tu tak nampak kan. Jadi seorang wanita daripada Sabah ni yang telah mengunjung ke Jambatan Angkat di Terengganu telah pun memenangi jongkong emas ya, dan beliau tidak menyangka kunjungan pertama kali datang ke Terengganu menang pula jongkong emas. Telah pun membawa tuah apabila beliau diumumkan sebagai pengunjung ke 500,000 ataupun pengunjung ke 500,000 ke Jambatan Angkat, sekaligus memenangi hadiah utama jongkong emas yang bernilai sebanyak RM15,000 dan lebih bermakna lagi untuk beliau.
Sultanah Terengganu, Sultanah Nur Zahirah berkenan untuk mengurniakan hadiah jongkong emas itu kepada Suryani Saleh 30 pada majlis santapan minum petang di jambatan ikonik tersebut. Dan Suryani sebenarnya bekerja di Seri Kembangan Selangor dan tujuan dia ialah nak berkunjung ke Terengganu untuk orang kata jalan-jalan, makan angin dan beliau ke sana bersama suami dan anak-anak. Memang tak sangka-sangka yang boleh memenangi jongkong emas tu kerana ialah pengunjung yang ke 500,000. Siapa sangka? Siapa yang sangka? Macam mana kita nak tahu kita ni pengunjung yang ke 500,000 tu kan? Memang tuah menyebelahi Suryani, jadi tahniah diucapkan memenangi jongkong emas. Mungkin tak tahulah dia nak buat apa dengan jongkong emas tu ya? Betul. Untuk laporan mungkin apa pun. Simpanlah, kita laburlah kan. Emas boleh gunakan untuk masa depan, pendidikan anak-anak dan sebagainya. Itu yang pastinya. Ini yang dikatakan tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia tak ada siapa yang tahu. Betul. Dan ini antara rezeki dapat kita sifatkan ya. Dan dalam pada itu kita meneruskan hari ini pastinya dalam apa khabar Malaysia. Dan kita bersiaran pada pagi ini, kita nak tahu juga mengenai perkembangan cuaca. Betul. Kerana cuaca beberapa hari ini saya tengok agak baik di Kuala Lumpur dan kita harapkan mungkin cuaca yang baik-baik saja pada hari ini, dan kita saksikan ramalan cuaca dan seterusnya langsung ke bilik berita bersama dengan rakan penyampai Helena Pravi. Silakan. Salam hormat dari Bilik Berita bersama saya, Helena Pahlavi. Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelantikan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong sebagai penasihat pelaburan masyarakat Cina di Malaysia tidak menjejaskan imej atau kedudukan beliau sebagai Presiden MCA. Pelantikan itu adalah atas kesefahaman bersama sebagai penghargaan dan bagi memastikan pelaburan direalisasikan untuk kemajuan negara. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan persefahaman itu antara beliau dan Datuk Seri Dr. Wee sebagai penghargaan terhadap peranannya dalam menarik pelabur dari China untuk melabur dalam industri halal. Menerusi pelantikan itu, Datuk Seri Ahmad Zahid berkata Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong antara lain akan follow through atau mengambil tindakan susulan dalam menyenaraikan bakal pelabur China untuk melabur dalam industri halal negara. Beliau berkata demikian bagi mengulas tindakan beberapa pemimpin MCA yang didakwa tidak berpuas hati dengan pelantikan Dr. Wee kerana berpandangan lantikan itu tidak sepadan dengan status sebagai Ketua Parti Komponen BN yang lazimnya diberikan jawatan menteri. Kementerian Kesihatan KKM akan mendapati tiada unsur kerja berlebihan atau buli dalam kes kematian seorang doktor di Hospital Seberang Jaya yang didakwa berpunca akibat dibuli ketika dalam perkhidmatan. Siasatan awal mendapati terdapat 30 pengamal perubatan yang bekerja ketika doktor itu bertugas berbanding maksimum 25 doktor pada satu-satu masa. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Lukanisma Awang Sauni, KKM sedang menjalankan siasatan lanjut dan tidak hanya menumpukan kepada kes buli di Pulau Pinang, malah di seluruh negara. Pada 17 Oktober lepas, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, KKM sedang menyiasat kes kematian melibatkan seorang doktor di sebuah hospital di Seberang Jaya pada Jun lepas yang dipercayai turut mempunyai kaitan dengan perbuatan buli serta beban kerja melampau. Mengulas lanjut, Datuk Lukanisma menegaskan KKM tidak akan berkompromi dengan sebarang kejadian buli yang berlaku di mana-mana fasiliti kementerian di seluruh negara, termasuk insiden kematian pakar perubatan patologi hospital di Lahad Datu Sabah di kediamannya pada 29 Ogos yang didakwa mempunyai kaitan dengan insiden buli di tempat kerja.
Dua lelaki ditahan bagi membantu siasatan berkaitan kes meletakkan kepala khinzir di sebuah gerai menjual roti canai di Bandar Teknologi Kajang pada 11 Oktober lepas. Kedua-dua lelaki tempatan berusia 35 dan 51 tahun itu ditahan pada 15 Oktober lepas di sekitar daerah berkenaan. Menurut Ketua Polis Daerah Kajang, ACP Nazron Abdul Yusof, laporan polis berhubung kejadian berkenaan dibuat pemilik gerai berkenaan pada 7.30 malam 11 Oktober lepas. Menurut laporan berkenaan, pemilik gerai itu telah melihat rakaman kamera litar tertutup CCTV di premis berkenaan dan mendapati terdapat dua individu yang tidak dapat dikenal pasti telah masuk ke dalam kedainya. Mereka kemudiannya telah meletakkan daging kepala babi di atas kabinet dan dapur roti canai milik pengadu. Video kejadian berkenaan kemudian telah tular di media sosial. Motif kejadian berkenaan masih dalam siasatan. Sekian dari Bilik Berita, salam hormat. Okey, dan terima kasih di atas kesetiaan anda. Kita mulakan topik hari ini dalam Apa Khabar Malaysia dengan topik yang menarik, yang santai-santai, yang saya kirakan memberi informasi dan juga kepada anda di luar sana mungkin rasa, oh inilah bidang yang saya nanti-nantikan dan inilah kesesuaiannya. Dan pastinya hari ini kita nak berkongsikan mengenai SPA University memartabatkan golongan yang terpinggir. Wow. Menarik topik tu. Kita pun sebenarnya tertanya-tanya kan, SPA University. Apa tu SPA University? Adakah SPA di dalam universiti? Jadi persoalan anda yang berlegar-legar di fikiran tu akan dijawab bersama tetamu kita di studio pada pagi ini. Kami telah pun menjemput Dr. Jannah Munirah binti Muhammad Nur, merupakan pencara kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan dari UiTM Cawangan Johor, kampus Segamat. Assalamualaikum. Cantik bersama-sama ni. Sesuai dengan topik kita hari ini berkenaan SPA University. Okey, doktor, terlebih dahulu mungkin kita nak berkongsikan kepada penonton apakah yang dimaksudkan dengan SPA University ini dalam memartabatkan golongan terpinggir. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Nurun dan Fashal. Okey, sebelum tu saya kenalkan diri dulu lah. Nama saya Dr. Jannah Munirah binti Muhammad Nur, merupakan pensyarah kanan bagi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Cawangan Johor, kampus Segamat. Merupakan juga penyelaras bagi Pusat Inkubator Keusahawanan SPA dan Sauna UiTM Cawangan Johor. Jadi untuk topik hari ini adalah SPA University. Kan? Orang tanya, betulkah ada SPA dalam kampus? Jawapannya ya. Okey, kita adalah universiti yang pertama yang mempunyai SPA di dalam kampus yang diuruskan oleh para pelajar. Okey. Saya nak highlight dekat sini sebenarnya kita boleh katakan masing-masing pelajar kita UiTM ada kos masing-masing. Ini adalah tambahan kurikulum dalam kegiatan keusahawanan. I see. Okey. Jadi kita bermula dengan projek keusahawanan kita SPA dalam bidang kosmetologi pada tahun 2018. Maksudnya semua pelajar yang aliran seperti Fakulti Pengurusan Perniagaan, mereka akan yang berminat bidang kosmetologi akan berada di inkubator kita. Okey. Maknanya it's an option lah. Diorang boleh memilih untuk mengambil nak kata jurusan pun tak ada khusus tambahan. Sebagai tambahan. Okay. Untuk added value diri kita, pelajar kita untuk bidang keusahawanan. Jadi topik yang kita bawa hari ini setelah lama SPA ini berada di universiti, sekarang ini misi utama UiTM adalah kita nak dekat dengan komuniti. Jadi kami bawa projek kosmetologi ini kepada komuniti setempat, terutama golongan orang kurang upaya. Jadi sebab misi utama UiTM adalah globally renowned, locally rooted. Kami mahu keberadaan UiTM itu dekat dengan masyarakat. Kita mahu kewujudan UiTM itu memberi impak kepada komuniti setempat. Jadi banyak projek UiTM sebenarnya yang membantu masyarakat setempat, tetapi untuk kami bersama pasukan penyelidik saya, kami memilih bidang kosmetologi untuk di dalam bidang urutan massage facial untuk
Komuniti kurang upaya. Okey doktor, memandangkan spa dalam universiti ni adalah yang pertama, kiranya UiTM ni pioneer lah dalam spa universiti ni. Mungkin boleh ceritakan bagaimana sebenarnya tercetusnya idea untuk mewujudkan spa di dalam kampus itu sendiri dan juga mungkin kenapa fokusnya kepada golongan orang upaya. Okey, soalan yang sangat menarik Fasha. Sebab apa? Awal-awalnya kita perempuan kan bekerja, rasa macam penat sangat bila bekerja tu. Jadi saya bersama sahabat-sahabat saya macam bestnya kalau ada spa dalam kampus. Maknanya bermula daripada angan-angan ni. Idea bersama sahabat-sahabat saya di UiTM Terengganu. Asalnya di UiTM Terengganu lah. And then kemudian kita lakukan inovasi, buat mobile spa, memberi perkhidmatan kepada pensyarah-pensyarah. Wow. Tidak sangka idea kami, saya patut kreditlah kepada Pengurusan Tertinggi UiTM, terutama Rektor UiTM Cawangan Johor, Profesor Dr. Soana Zainul, di mana mereka merealisasikan projek kami ini dengan membina inkubator keusahawanan. Daripada situ, idea itu kami mengambil sijil profesional kami sendiri. Walaupun bidang kami berbeza, kami ini lebih kepada bidang marketing, bidang supply chain, tapi ini merupakan hobi ataupun nilai tambah keusahawanan. Jadi daripada situ, wujudlah spa dalam kampus. Pada asalnya, spa kami adalah untuk melatih pelajar. Jadi bila kami dah mempunyai bilangan pelajar yang agak ramai, saya tertarik bila saya pergi projek pertanian orang komuniti orang kurang upaya. In the first fasa yang pertama kita buat projek pertanian, tetapi kekangan utama kami adalah kos yang semakin meningkat di projek pertanian. Jadi dengan itu saya ternampak petugas di pusat komuniti itu melakukan urutan refleksiologi kepada anak-anak autism. Daripada idea situ, kita dah ada pusat inkubator spa, kita dah ada pelajar. Jadi kita cuba panjangkan projek ini kepada komuniti. Alhamdulillah sambutan yang sangat-sangat baik daripada komuniti setempat, dan rupanya kita dapat bongkarkan rahsia orang kurang upaya ini mempunyai motor skill yang sangat bagus. Jadi daripada situ kita start dengan komuniti taman yayasan dengan skala yang sangat kecil. Kita boleh katakan projek kita ni agak lama lah, start daripada 2018, sekarang ni 2024. Jadi daripada itu projek pertama. Itu projek yang pertama. Kemudian dia orang kata ada kesinambungan lah. Ada kesinambungan. Kita nak cerita mengenai kesinambungan. Kesinambungan projek diteruskan dengan sehingga kini berapa projek yang telah pun direalisasikan? Alhamdulillah. Bagi saya patut berterima kasih kepada pasukan penyelidik saya. Dalam PIKS, kita panggil Pusat Inkubator Keusahawanan Spa dan Sauna UiTM Cawangan Johor ni dikenali sebagai PIKS. Kita ada tim pasukan penyelidik pensyarah, dan juga pelajar. Tahun 2018 kita bermula dengan satu pusat pertubuhan kebajikan dalam komuniti Taman Yayasan. Kemudian idea kami diterima oleh dan mendapat sokongan Kementerian Keusahawanan, dalam masa yang sama Kementerian Keuangan Malaysia dan juga Kementerian Pengajian Tinggi, dengan menyalurkan dana geran bukan sahaja kepada kumpulan penyelidik kami tetapi juga para pelajar kami. Jadi dengan satu pusat PDK ini dalam komuniti kita dah ada 5 pertubuhan kebajikan dalam komuniti di sekitar Segamat. So bermula daripada 2018 dengan adanya 20 pelatih orang kurang upaya. Sekarang kita dah ada hampir 100 pelatih di sekitar Segamat. Perkembangan yang kita dapat saksikan hanya di sekitar Segamat sahaja ya. Buat masa sekarang di sekitar Segamat. Ada cadangan tak waktu nak teruskan untuk melebarkan di kawasan lain, meluaskan lagi cawangan-cawangan ke mungkin ke UiTM cawangan lain juga? Alhamdulillah bila kami ini mendapat pengiktirafan, banyak pengiktirafan yang pelajar saya terima. Kami mendapat sambutan baik daripada cawangan yang lain lah. Antaranya UiTM Terengganu, soon akan ada. Dan juga UiTM Melaka. Macam UiTM Terengganu kita tahu dia satu kampus yang ada fakulti hospitality. Ya, betul. So orang kata berkait rapat lah kan kalau kita ada kursus spa tu dekat UiTM Terengganu. So kampus yang lain pula setakat ni? Seperti kami kata pusat inkubator keusahawanan spa dan sauna kami,
kita menerima banyak permintaan daripada NGO dan juga universiti lain lah. Tidak termasuk UiTM saja, tetapi IPTA yang lain. Jadi tugas kami adalah pertama, kami menyediakan latihan yang profesional. Latihan profesional kami bekerjasama dengan Jabatan Kemahiran Malaysia untuk keluarkan sijil kemahiran Malaysia. Bermaksud pelajar UiTM mereka ada diploma, ada ijazah, dan value added kepada mereka adalah sijil kemahiran. Sekarang ini banyak IPT akan pergi kepada latihan vocational. Betul. Jadi ini adalah peluang dan ruang yang sangat bagus kepada pelajar-pelajar universiti, khususnya kepada IPTA, untuk mengambil peluang keusahawanan dan dalam masa yang sama penjanaan pendapatan mereka sepanjang di universiti. Jadi dia dah bermula dalam kampus tu sebenarnya bila dia dah keluar sebagai seorang graduan, dia dah ada dah soft skills. Maknanya dah boleh teruskan sebuah perniagaan yang dah fully running, yang boleh berfungsi kan. Okey, dan tadi doktor telah mengatakan antara peserta dia adalah merupakan golongan, kebanyakannya adalah golongan OKU. Kita nak tahu juga kriteria kelayakan seseorang itu untuk menyertai SPA Universiti, tapi kita akan berhenti rehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. SPA Universiti memartabatkan golongan tertinggi. Kita masih lagi bersama dengan Dr. Jannah Munirah Muhammad Noor. Dan kalau tadi sebelum kita berhenti rehat seketika kan, Doktor, saya sempat bertanyakan siapakah yang layak untuk menyertai SPA Universiti ini. Kriteria yang dihadkan kepada para peserta terlibat kepada golongan apa? Adakah kepada golongan OKU semata ataupun bagaimana? Soalan yang sangat menarik. Pertama, bila orang cakap SPA Universiti, mesti ni untuk pelajar universiti. Sebenarnya tugas kami, macam saya katakan tadi, kami nak universiti itu wujud di kalangan komuniti dan kami nak berbakti kepada masyarakat. Itu antara tugaslah kami sebagai pensyarah, selain mengajar, membuat penyelidikan. So tugas kami juga adalah memberi khidmat bakti kepada komuniti setempat. Jadi bila kita berbalik kepada kriteria kepada orang di luar, kami dapat sokongan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat di daerah Segamat dan juga negeri Johor sendiri. Jadi bila kami nyatakan, sebenarnya kita dah lama nak berkhidmat kepada orang OKU, tapi kita tak tahu cara komunikasi kita nak alihkan kepada siapa. Jadi bila kita mendapat apa orang kata penyelidikan untuk menyelidik golongan yang terpinggir ini, kami terus pergi kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat daerah Segamat lah, and then melalui daripada beliau lah kita dapat tahu rupanya wujud pertubuhan kebajikan pusat dalam komuniti. Di daerah Segamat je kita ada 10 PDK. Daripada situ rupanya pusat pemulihan ini adalah membantu golongan orang kurang upaya daripada segala peringkat umur, daripada kecil hinggalah dewasa. So tiada had umur. Jadi bila kedatangan kami disambut dengan sangat baik oleh komuniti ini, kami lihat dan duduk di situ ada pelbagai bangsa, pelbagai agama dan juga kategori, daripada kanak-kanak yang mereka jaga autism sehinggalah umur 60. Cuma yang menariknya, bila kami bawa projek kami ini, mereka agak teruja kerana projek kami ini melalui geran-geran yang kita dapat, kita beri mereka ilmu, pemindahan ilmu, sijil profesional. Kita iktirafkan mereka untuk pastikan bahawa bila mereka beri perkhidmatan kepada pelanggan, mereka mempunyai standard piawaian yang memenuhi kriteria kita panggil tahap kepuasan pelanggan. Jadi kita iktirafkan mereka dalam sijil profesional. Jadi bila saya kata kriteria untuk masuk kepada PDK ini, bagaimana kriterianya? Pertama, mestilah berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. And then yang kedua, perlu mengikuti program-program yang dilaksanakan oleh Pusat Komuniti Pertubuhan Kebajikan Komuniti PDK itulah. Itu je. Kemudian kita ada penyelia dan juga petugas. Jadi penyelia dan petugas di PDK itulah yang akan menentukan, kerana mereka tahu kan pelatih mereka macam mana. Mereka yang akan memberi, kalau mereka mempunyai kekurangan begini, adakah mereka sesuai untuk projek spa, ataupun mereka sesuai untuk projek bakery, ataupun mereka sesuai untuk projek pertanian. Jadi saya nak sarankan kepada masyarakat di luar sana, sebenarnya jika ada anak
orang kurang upaya ini jangan rasa terpencil ataupun terpinggir. Kena bawa mereka untuk bersosial. Sebab kerajaan Malaysia sangat-sangat membantu golongan komuniti ini, terutama memberi pendidikan dan juga memberi semangat sokongan daripada segi akademik dan juga moral support. Begitu juga dengan kami lah, NGO sebenarnya bila kami turun ni, kami sebenarnya belajar daripada mereka banyak. Jadi maknanya adalah banyak sebenarnya peluang untuk golongan terpinggir, bukan sahaja golongan OKU tapi juga golongan B40. Okey, kita nak bercakap tentang projek-projek dalam komuniti sebeginilah kan. Kita yang pastinya projek-projek begini yang pentingnya adalah orang kata kesinambungan ataupun continuity, keterlangsungan program tersebut. So kita nak mungkin Doktor boleh ceritakan serba sedikit. Sepanjang ni dah lebih kurang 6 tahun kan daripada 2018. Maknanya projek tu dah berjalan agak lama. Macam mana perancangan untuk memastikan kelestarian projek ini berlangsung untuk sehingga ke masa depan? Soalan yang sangat menarik. Bila kita kata program ataupun projek, kita tak nak wujudkan dia mati di tengah jalan. Kita nak dia sentiasa berjalan dan memberi impak kepada komuniti. Bila kita bercakap dengan sustainability ni bukan perkara yang mudah. Bukan projek sehari, 2 hari. Kadang-kadang dia makan masa bertahun. Dengan macam tadi Fasha tanya, hampir 6 tahun, betul. Dan suka saya nyatakan di sini, kita bermula dengan satu pusat komuniti, sekarang dah ada 5 pusat komuniti. Sebenarnya kita berfasa-fasa. Banyak fasa sebenarnya. Kalau saya boleh terangkan projek kosmetologi ini, kita ada 4 fasa. Fasa yang pertama yang kami sebagai introductory ataupun introduction kepada golongan komuniti ini, yang pertama adalah fasa praktikal, amali. Jadi modul-modul yang kami khas buat kosmetologi ini, kami memang reka khas untuk golongan orang kurang upaya. Okey, yang fasa yang kedua adalah fasa kita panggil memartabatkan mereka melalui sijil kelayakan profesional. Kita nak mereka diiktiraf. Betul? Okey, melalui sijil kehamilan Malaysia. Even di dalam pusat incubator juga kita ada in-house training punya certification professional. Okey, fasa yang ketiga ni sangat-sangat mencabar. Di mana fasa yang ketiga ini mereka perlu menjana pendapatan hasil daripada praktikal dan juga kelayakan profesional yang mereka ada. Jadi fasa yang ketiga ni agak mencabarlah. Fasa ketiga penjanaan pendapatan kita memantau 3 bulan. 3 bulan di samping itu pemindahan ilmu masih lagi berlaku. Dan apa yang paling penting kita bagi ilmu keusahawanan, ilmu pengurusan operasi, ilmu pengurusan inventory, dan yang paling penting mereka dapat treatment yang sangat best daripada pelajar-pelajar kita, di mana pelajar kita ajar mereka buat TikTok. Jadi ini fasa kita panggil pemindahan ilmu dan penjanaan pendapatan. Selepas habis saja penjanaan pendapatan ini, fasa yang keempat, fasa yang terakhir, mereka perlu berada di kaki sendiri. Di mana fasa ini mereka akan berdikari sendiri, mencari orang kata penjanaan, meningkatkan mereka daripada segi ekonomi, melalui program-program yang kita dah latih mereka selama ini. Dan daripada situ kita dapati banyak komuniti kita berjaya membuka perniagaan spa, bekerja dengan spa-spa yang ada di Segamat. Dan ada juga yang masuk ke dalam UiTM, memberi khidmat kepada warga UiTM. Maknanya bukanlah setakat mereka dapatkan sijil dan menjadi juruterapis sendiri, tapi mereka sendiri boleh jadi orang kata tenaga pengajar pula selepas tu betul. Kan? Itu yang kita nak mereka sampai ke tahap itu, dan penerimaan masyarakat juga kita nak begitu. Itu pastinya. Okey doktor, kita nak tahu juga mengenai pencapaian SPA dan juga pengiktirafan yang telah pun diterima setakat ini bagaimana? Okey, alhamdulillah bila kita bercakap pasal pengiktirafan ini, sebenarnya anugerah-anugerah yang kami terima adalah mewakili mereka sebenarnya. Antara pencapaian terbesar yang pusat inkubator kami dapat adalah kita mendapat juara bagi keusahawanan sosial di Majlis Anugerah Keusahawanan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Jadi itu antara projek keusahawanan sosial yang terbaik di seluruh IPTA. Tapi apa yang paling penting sekali bila kita cakap kejayaan ini adalah kita berjaya memartabatkan mereka dan membangunkan mereka daripada segi insaniah dan juga ekonomi. So jadi kejayaan yang paling besar kami apabila
modul kami mampu direplikasi daripada 1 PDK kepada 5 PDK, mungkin akan datang di seluruh Malaysia. InsyaAllah. Jadi itu antara pengiktirafan. Selain daripada itu, kita dapat pengiktirafan daripada UiTM sebagai antara projek 4 bintang terbaik, dan juga daripada Kerajaan Negeri Johor sebagai projek komuniti lestari terbaik. Okey, kita tahu projek lestari yang terbaik ni mungkinlah sedikit pendek je daripada doktor untuk warga di sekitar Segamat. Okay. Kok lah nak mencuba servis spa ni, macam mana kita nak dapatkan rawatan-rawatan dari Spa University? Okey. Okey, kepada mereka yang di luar sana, terutama di sekitar Segamat, kita ingin wawarkan bahawa kita dah mempunyai 6 pusat pemulihan dalam komuniti yang menjalankan projek spa. Projek spa mereka dah beroperasi dah dan dibuka kepada orang awam. Antaranya kita ada PDK di Taman Yayasan. Kita ada di PDK Bukit Siput. Kita ada di Bandar Segamat. Kita ada spa di Felda Kemelah. Kita ada spa di Felda Redong. Dan akhir sekali di Pusat Pertubuhan Kebajikan dalam komuniti di Caah Segamat. Jadi 6 cawangan, kita panggil cawangan daripada pusat inkubator kami di Spa University, kini telah berada di 6 di sekitar Segamat. Okey. Dan kepada mereka yang berada di luar sana, jangan rasa takut ataupun rasa curiga dengan kepakaran mereka. Itu pasti. Jangan Itulah curiga. diiktiraf sebab ada sijil yang profesional. Betul. Okey, jemput datang ke spa kami. Kalau kita tak bantu, siapa lagi nak bantu mereka? Betul. Kalau kita tak sokong, siapa lagi nak sokong mereka? Dan kepada mereka, bagi saya cabaran yang paling besar adalah memahamkan masyarakat berkenaan dengan kemahiran yang mereka ada. Jadi suka saya wawarkan sini kepada mereka yang ingin mendapatkan rawatan terapis. Kita ada, boleh izinkan saya mewawarkan perkhidmatan mereka. Okey, kita ada aponia massage, kita ada rawatan resdung bagi facial treatment, kita ada bioelectric system yang menggunakan mesin. Okey. Kita ada last sekali kita ada rawatan urutan menggunakan aponia dan juga guasa. Okey, itu dia pelbagai jenis rawatan yang boleh didapati untuk warga sekitar Segamat. Boleh terus cari PDK di lokasi-lokasi yang telah pun disebutkan oleh Dr. Jana tadi. Kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak Dr. Jana sudi meluangkan masa bersama Apa Khabar Malaysia pada pagi ini untuk kita kongsikan bersama penonton kita berkenaan dengan Spa University. Satu usaha yang sangat-sangat bagus, dan juga kepada anda di luar sana, sokonglah usaha-usaha sebegini kerana kita boleh memberkasakan golongan OKU dan juga kita memastikan orang kata kelangsungan hidup mereka juga. Ya, betul, dan sekaligus membuka ruang pada golongan OKU ini untuk menambah pendapatan. Dan kita akan berhenti rehat seketika dan akan kembali selepas ini. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Felda Travel Sendang Berhad sekali lagi diberikan kepercayaan oleh Lembaga Tabung Haji Malaysia untuk mengelolakan jemaah haji Malaysia bagi tahun 2024 atau 1445 Hijrah. Ya, daripada 2007, Alhamdulillah kita telah menawarkan pakej haji buat rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan puan, insyaAllah ikuti kami di Felda Travel Sendang Berhad. Follow kami untuk mengetahui lebih lanjut pakej-pakej haji yang akan kami tawarkan kepada semua, insyaAllah. Itu tadi antara petikan dapat kita saksikan mengenai umrah, daripada pakej umrah yang ditawarkan oleh Felda Travel Sendirian Berhad. Dan hari ini kita nak bercakapkan mengenai pakej umrah, dan kebanyakan antara kita rakyat Malaysia khasnya saya kira kan banyak ataupun lebih gemar memilih untuk melakukan pakej umrah bersama dengan travel agency yang diyakini. Dan ini yang kita bawakan pada topik hari ini adalah pastinya mengenai Felda Travel menyantuni Duyu Fur Rahman. Okey, dan bersama kita pada hari ini di studio adalah Tuan Haji Amirul Hadi Azlan, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Felda Travel Sendirian Berhad. Selamat datang ucapkan. Assalamualaikum. Salam. Baik. Fasha dan Nurul. Ya, betul. Okey, baik. Pertama sekali kita mulakan. Mungkin boleh kongsikan sedikit latar belakang. Sebenarnya Felda Travel ni bukanlah satu syarikat yang belum dikenali. Sebenarnya dah dikenali ramai pun. Tapi tak apalah. Untuk penonton kita di luar sana, mungkinlah kok ada yang baru pertama kali dengar Felda Travel Sendirian Berhad ni. Boleh ceritakan sedikit latar belakang dan juga pengalaman dari segi orang kata mengendalikan pakej-pakej umrah untuk rakyat Malaysia.
Okey, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kerana jemput saya lah pada pagi ini. Saya pun dah lama tak bercakap di TV ni. Untuk Felda Travel ni sebenarnya adalah satu syarikat yang ditubuhkan sejak 1983 sebenarnya. Dah lama. Dan dia merupakan satu anak syarikat Felda Holdings Berhad yang sebahagian dari kumpulan FGV. Okey. Jadi disebabkan kami satu anak syarikat Felda Holdings Berhad, itulah datangnya nama Felda Travel. Dan disebabkan kita sebahagian dari kumpulan FGV, kami berpusat headquarters di Wisma FGV, Jalan Raja Laut Kuala Lumpur. Okey, kami juga mempunyai cawangan di Lahad Datu. Di satu di Pengerang, ya, di Senawang Negeri Sembilan. Ada lagi di satu hotel actually di Melaka. Okey. Kebiasaannya kami dari dulu menjalankan perniagaan ni dalam sektor corporate lah. Kami pun sebahagian dari satu kumpulan corporate. Jadi main business kami adalah business travel. Bila saya sebut business travel ni, ia adalah tiket penerbangan, tempahan hotel, meeting, ya, di luar dan di dalam negara. Okey, maknanya macam package-package pelancongan selain daripada umrah pun ada lah sebenarnya. Kebanyakan klien kami adalah syarikat. Itu asal usul syarikat kami ni. Tapi bermula 2006 kami masuk ke dalam bidang umrah dan kemudian diikuti dengan bidang haji. Okey, jadi pada hari ini kita dah menghantar beribu orang lah untuk menunaikan umrah dan ada menunaikan haji di Tanah Suci sejak 2006 lah, kami boleh kata. Cuma ni satu maklumat lah saya perlu kongsi adalah kita kebiasaannya ditanya jugalah, adakah Felda Travel ni untuk warga Felda sahaja ataupun untuk petugas Felda sahaja. Sebenarnya tak, fokus kami, kebanyakan klien kami adalah dari sektor profesional. Tapi orang profesional pun ada juga saudara mara di kampung. Betul. Jadi Felda Travel, package umrah Felda Travel adalah untuk semua. Package Felda daripada package umrah daripada Felda Travels adalah untuk semua. Kita nak tahu juga mengenai keistimewaan yang ditawarkan dalam memilih package umrah bersama dengan Felda Travel ini pastinya. Okey, untuk keistimewaan pada hari ini saya rasa ada beribu lah agensi pelancongan yang menjalankan perniagaan umrah. Jadi sangat mencabar untuk pemain-pemain industri untuk bersaing sesama sendiri. Tapi saya berpendapat agensi mana yang akan menang adalah agensi yang mampu memberi perhatian yang secukupnya kepada keperluan jemaah dan jemaah itu sendiri. Okey. Jadi kami di Felda Travel, bagaimana kami lakukan perkara ni? Yang pertama adalah dengan mengawal saiz kumpulan tersebut. Jadi saiz kumpulan kami kebiasaannya 25 ke 35 orang. Satu. Dan 25 ke 35 orang ini berkongsi satu mutawif saja. Jadi cukuplah perhatian kepada setiap satu jemaah tu. Jemaah tu, okey. Perhatian ni sebenarnya saya kata sangat berharga lah waktu sekarang ni. Tak kira bidang dia, bidang perhotelan, even dalam corporate segmen kami ni tempahan penerbangan, tiket penerbangan, semuanya perlukan perhatian kepada pelanggan. Okay? Dan keperluan pelanggan tersebut. Satu lagi cara kami capai hasrat ni adalah dengan di FGV kami ada satu bajet tahunan. Kami tahu satu tahun berapa banyak jemaah nak bawa. Itu membenarkan kita untuk membuat tempahan awal. Maknanya penerbangan sudah disediakan, hotel sudah ditempah, barulah kita promote, kita iklankan kepada orang ramai. Dan ini sebenarnya memberi satu integriti kepada produk kami. Jadi kita kurangkan risiko, kita nak kurangkan 100%, nak kata mungkin terlalu susah, tapi jarang sekali berlaku, insya-Allah. Tak ada penukaran flight contohnya, ataupun ketiadaan hotel pada saat akhir. Perkara ini tidak berlaku lah. Lagi satu, bila saya cakap pasal perhatian, ianya adalah dalam
logistik kita. Kalau tengok package kami, rata-rata penerbangan ni adalah penerbangan terus. Okey. Perkara ni direct flight lah. Kita tak ada transit di Dubai ke atau di negara lain. Dan flight penerbangan terus ini adalah ke sama ada Jeddah ataupun terus ke Madinah. Okey, bila ada jemaah yang suka masuk ke Madinah dulu, sebab apa, dia tak perlu pakai ihram, tak perlu berihram dari airport. Jadi dia boleh pergi Madinah dulu, dan lepas dah selesai di Madinah, dia buat umrah sebelum pulang. Tapi ada juga yang suka settle dulu umrah ni. Dua-dua ni kita boleh cater dalam package kami. Dan yang pentingnya jemaah selesa, dia dapat terbang terus lah. Dia memendekkan masa untuk perjalanan tu yang agak meletihkan lah sebenarnya. Betul. Itulah antara satu orang kata salah satu kepentingan dalam memilih satu travel agency atau kita nak pergi ke umrah ni adalah keselesaan, dan juga yang paling penting adalah value for money juga. Jadi kita nak tanya tadi, Tuan Haji dah sebutkan kita sebenarnya ada beratus-ratus, beribu lah travel agency yang mengendalikan grup-grup umrah dan haji, yang pastinya mereka mestilah berdaftar dengan tabung haji. Tetapi apakah yang membezakan Felda Travel dengan agensi-agensi haji dan umrah di luar sana? Dari segi perbezaan saya boleh kata, tadi saya dah sebut tentang pengalaman kami dalam business travel. Klien kami ada dari bidang oil and gas, ada dari bidang peladangan, ada dari transportation. Okey, dan masing-masing mempunyai keperluan yang berbeza. Ada yang oil and gas contohnya memerlukan booking yang response time yang sangat cepat. Okey, plantation mungkin perlukan flexibility dalam booking dia. Faham? Okey, ada yang perlukan customization dalam servis yang diberikan. Jadi kami menawarkan pengalaman ni kepada pelanggan kami, even dalam bidang umrah. Dalam syarikat kami memang ada kepakaran ini. Okey, tapi yang ni ditambah pula dengan reputasi kami. Pada tahun lepas kami merupakan satu pengelola jemaah haji yang dilesenkan oleh Lembaga Tabung Haji. Sebenarnya tahun lepas ada 25 sajalah. Dalam beribu-ribu ejen tadi, 25 saja yang menjadi PJH kita panggil pada tahun lepas. Untuk menjadi PJH ni, kebiasaannya track record umrah dia agak cantik. Okey, keadaan kewangan dia agak kukuh lah. Dan pada tahun lepas, alhamdulillah saya boleh kongsikan penilaian prestasi yang diberikan oleh tabung haji dan pelanggan kami sendiri adalah di peringkat tertinggi lah, iaitu peringkat cemerlang. Wow, A+. Untuk Felda Travel. A+ Travel Agency. Mungkin saya tambah satu part yang menarik. Apa yang membezakan kita lagi dengan agensi yang lain adalah kami sebahagian dari entiti korporat. Dan bila kita sebahagian dari entiti korporat, inisiatif dia pelbagai. Saya bagi contoh, semalam kami baru selesaikan satu program breast cancer awareness di Masjid Hasanah Bangi. Okey, dan sepanjang 2 tahun ni pelbagai program kami ada. Contohnya pembersihan pantai, apa lagi, aktiviti bersama rumah kanak-kanak. Okey, kami ada mengagihkan makanan di kawasan Chowkit sekitar pejabat kami. So kami melabur dalam inisiatif seperti ini, dan saya rasa keadaan ini unik untuk Felda Travel. Okey, Tuan Haji, kita nak bercakap pula mengenai, saya yakin ramai dah menonton, ada yang berminat dan menanti-nantikan nak tahu juga mengenai tawaran harga yang ditawarkan ataupun promosi khas untuk package umrah daripada Felda Travel khasnya. Yalah, kalau hujung-hujung tahun ni selalu dah start lah kan musim orang nak ke umrah, lagi-lagi tahun depan kita bulan Ramadan awal. Jadi mungkin ada penonton kita di luar sana tu dah mencari-cari dah package umrah. Betul. Ada promosi-promosi yang istimewa daripada Felda Travel mungkin? Okey, promosi kami adalah dari sekarang sehingga 7 November, sebarang tempahan kami akan berikan satu sejadah raudah. Pernah dengar ke sejadah raudah? Oh, pernah dengar. Dia adalah sejadah dia dengan desain hijau lah. Dia mengingatkan kita tentang Madinah sebenarnya. Jadi kita akan beri percuma kepada semua tempahan sehingga 7 November. Dari segi harga untuk tahun ni, harganya 9,990 yang untuk tahun ni tinggal beberapa bulan lagi. Okey. Dan tahun depan adalah 12,490.
Okey. Dia sehingga 7 November ini ya. Harga Sehingga yang 7 ditawarkan November sehingga 7 November dapat sejadah Raudah tetapi percuma, sehingga hujung tahun ini harga ditawarkan adalah 9,990. Itu ya betul. Ya. Okey. Dan Bermula tahun depan, kalau booking tahun depan, bermula harga? 1 Januari 2025, harga dia adalah 12,490. Ya betul. Okey. Itu Lagi bermula satu, ya. Itu bermula bilik 1 Januari berempat. lah. Ya. Okey. Sebenarnya diskaun yang agak banyak tu kalau Banyak tu. booking tahun ni. mungkin Jadi kalau yang tunggu- booking tahun ni, kalau nak pergi umrah tahun depan pun masih dapat harga yang sama ke bagaimana? Kalau booking tahun ni Tapi tak, tarikh dia penerbangan bergantung kepada tarikh yang dipilih. Ada yang cuti sekolah apa. Oh, so saya kalau bagi peak contoh period tu harga dia ada yang tinggi sikit di luar lah. cuti sekolah dan harga tu bergerak dan apa ni, bagi kami cuti sekolah sebenarnya untuk tahun ni sudah penuh. Oh. Jadi yang di luar cuti sekolah tu adalah yang harga 9,990. I see. Jadi kepada penonton di luar sana yang mungkin sedang terfikir-fikir untuk mendapatkan atau katalah berhasrat untuk menunaikan umrah, bolehlah cepat-cepat dapatkan package yang RM9,990 untuk tahun ni saja harga dia. Tapi kalau booking sehingga 7 November dapatlah sehelai sejadah Raudah. Betul. Dan apapun yang dapat dijanjikan ataupun yang terjamin daripada Felda Travel ya, package umrah adalah keselesaan yang dapat dijaminkan. Dan dalam pada itu Tuan Haji, mungkin kita boleh kongsikan bersama penonton nak mendapatkan informasi lebih lanjut di manakah platformnya? Okey, untuk mendapatkan informasi tentang syarikat kami dan tawaran-tawaran terkini, saya cadangkan para penonton boleh melayari www.feldatravel.com.my atau sekiranya melalui telefon WhatsApp juga boleh 019-279-0022. Okey, yang pastinya pesanan pentinglah juga kepada penonton di luar sana, jangan tertipu sebab banyak agensi-agensi yang menipu juga jemaah-jemaah dijanjikan bermacam-macam nak bawa ke umrah, last-last terkandas. Tapi yang pastinya tidak akan terjadi sekiranya mengambil Anda package memilih dengan Felda Travel. Yang pastinya apa-apa informasi kalau nak tengok harga ke, nak check butiran-butiran package, boleh terus ke feldatravel.com.my atau nombor WhatsApp yang telah disebutkan tadi 019-279-0022. Dan Tuan Haji, kita nak tahu juga setakat ini pengalaman daripada mereka yang jemaah yang telah pun mendapatkan khidmat daripada Felda Travel. Apa rata-ratanya Komen yang mereka kongsikan? Untuk yang dah pergi dengan bersama Felda Travel, saya boleh kata rata-rata lah mungkin 80% ke atas akan kongsikan pengalaman mereka bersama mutawif itu, perhatian yang diberikan oleh mutawif tu. Jadi itu merupakan bagi saya aspek terpenting lah yang menentukan sama ada dia akan pulang dengan rasa yang puas hati atau tidak dengan servis. Itu orang kata pulang dengan rasa berpuas hati dan tidak mengecewakan. Betul. Baik, itu dia sahaja masa bersama dengan Tuan Haji Amirul Hadi Azlan dari Chief Executive Officer of Felda Travel Sendirian Berhad. Semoga mendapat input yang bermanfaat lah, terutamanya kepada penonton kita di luar sana yang mungkin berhasrat untuk mengerjakan umrah. Boleh cepat-cepat dapatkan travel package ataupun package umrah bersama dengan Felda Travel yang pastinya berdaftar dan juga diiktiraf. Terima kasih sudi bersama kami selama 1 jam di Apa Khabar Malaysia untuk hari ini. Dan saya Nurul Umul. Assalamualaikum, salam hormat dan sehingga berjumpa lagi. Saya Pasha Rahim. Jangan lupa jaga diri, jaga kesihatan semua. Assalamualaikum. Bye. Terus bangkit, yakin berdiri.